Antara polis dan Khairuddin, siapa yang berbohong? Ahli Parlimen Kuala Nerus, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali dalam penafiannya berhubung Sekatan Jalan Raya Prasing pada 29 Mei 2021 berkata segala cerita yang disensasikan kononnya berlaku penahanan di Sekatan Jalan Raya di Prasing termasuk gosip berkaitan hubungan dengan selebriti wanita adalah tidak benar dan berniat buruk untuk merosakkan reputasi saya. Tindakan undang-undang akan diambil kepada mana-mana pihak yang didapati menulis, menyiarkan atau menyebarkan cerita palsu serta tidak benar, tegasnya. Namun, Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan laporan bahawa Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi itu diperiksa di Sekatan Jalan Raya Prasing pada 16 Mei lalu. Pengesahan Ketua Polis Terengganu Datuk Rosli Cik itu turut disiarkan beberapa media tempatan. Menurut beliau, pihak polis kini masih menjalankan siasatan. Rosli berkata siasatan lanjut masih dijalankan termasuk dakwaan dan maklumat tular yang melibatkan Khairuddin. Beliau ada diperiksa ketika melalui SJR itu pada 16 Mei lalu dan unit siasatan jenayah terkelas atau USJT Bukit Aman sedang melaksanakan siasatan berhubung kes ini, kata Rosli seperti dipetik. Beliau menjelaskan persoalan lain mengenai siasatan itu perlu dirujuk kepada unit siasatan jenayah terkelas USJT Bukit Aman memandangkan unit itu sedang mengambil alih siasatan. Masih dalam siasatan, tanya USJT Bukit Aman sebab Bukit Aman ambil alih siasatan, katanya. Bagaimanapun Rosli tidak mengulas dakwaan tular mengenai ahli Parlimen Kuala Nerus itu diperiksa ketika menaiki kenderaan bersama seorang wanita. Sementara itu, PAS dilaporkan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat dakwaan mengenai kesalahan rentas negeri yang membabitkan Khairuddin. Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, setakat ini pihaknya tidak mempunyai maklumat lanjut berhubung perkara itu. PAS adalah parti yang akur kepada undang-undang. Apabila dikatakan sesiapa sahaja pemimpin atau ahli melakukan kesalahan, kita serahkan kepada pihak berkuasa. Orang yang dituduh itu mempunyai hak bela diri. Prinsip undang-undang adalah seseorang tidak bersalah sebelum dibuktikan bersalah, katanya di petik media. Jom Channel pada awalnya tidak membuat rentasan mengenai isu penahanan Menteri Sawit Anugerah Tuhan ini bersama seorang selebriti memandangkan beliau dan wanita berkenaan telah menafikannya. Tetapi nampaknya maklumat tentang Khairuddin diperiksa oleh polis itu benar, bukan satu berita palsu. Lagipun Khairuddin hanya merentas negeri, bukan negara. Seperti ketika beliau ke Turki, Khairuddin kembali dari Turki pada 7 Julai dan tidak melakukan kuarantin diri selama 14 hari seperti yang dikehendaki oleh prosedur operasi standard SOP yang ditentukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada ketika itu, Khairuddin menafikan telah melakukan kesalahan. Sebaliknya, beliau hanya terkhilaf dan telah membayar kompaun sebanyak RM1,000 kepada KKM. Beliau ketika itu telah disucikan oleh Mursyidul Ampas, Datuk Hashim Jassin, yang disampaikan ketika ucapan perasmian Muktamar Dewan Ulama PAS Perak pada 29 Ogos 2020. Khairuddin diumpamakan seperti burung hudhud dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surah Al-Ankabut ayat 15 hingga ayat 44. Kali ini kita tidak tahu beliau akan diumpamakan sebagai burung apa pula. Jika Khairuddin, temberangnya pun pasti akan timbul dalil untuk menjadikannya bohong syar'i. Ingat lagi tak Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang pernah berkata, demi menjaga kemaslahatan seseorang itu wajib berbohong. Misalnya sekiranya ia bertujuan menyelamatkan nyawa seseorang daripada penjahat. Di sini wajib kita kena bohong untuk selamatkan orang. Tak boleh cakap benarlah, jadi adalah sebab-sebabnya. Katanya seperti dipetik Malaysia Kini pada 16 Februari 2019. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas isu audio rakaman ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Nik Muhammad Nik Abdul Aziz. Sebelum itu, Nik Abdul mempertahankan tindakan beliau menafikan kesahihan suaranya dalam audio PAS menerima dana daripada UMNO. Memandangkan Khairuddin ialah Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS, sebarang gosip mengenainya dengan selebriti sudah tentu akan menjejaskan imej parti itu. Inikah tindak tanduk para pemimpin PAS yang kononnya mempertahankan integriti? Bayangkan jika yang diperiksa di Prasing itu pemimpin amanah. Bayangkan.